Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم ورزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang kitab kita, dan keempatnya berkekalan safarnya hingga takbiratul ihrami bagi sembahyang yang kedua, dan keempat daripada 6 syarat sah jamak takdim. Yang keempat dia mana? Berkekalan safarnya, ni perjalanan orang yang sembahyang jamak takdim tu ataupun musafir itulah. Berkekalan tu hingga takbiratul ihram. Dia berkekalan duduk dalam perjalanan tu hingga takbiratul ihram. Takbiratul ihram mana? Bagi sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua. Jadi dia tak syarat selesai sembahyang yang kedua, tak syarat. Dia hanya disyaratkan kekal safar tu, dia duduk dalam perjalanan tu sampailah takbiratul ihram. Tu je. Takbiratul ihram untuk sembahyang kedua. Katalah dia tengah duduk sembahyang yang kedua sampai destinasi dia, sampai tempat dia bermukim. Jamak dia macam mana? Jamak dia okey, tak ada masalah. Jamak takdim dia tak ada masalah. Cuma yang masalah dia qasar lah. Qasar, sebab qasar dia syarat kena selesai sampai sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua tu kena selesai baru sah qasar. Dengan makna kalau kita tengah duduk sembahyang sampai kepada destinasi kita, tempat bermukim kita dah sampai dah, maka qasar kita terbatal itulah. Kena buat tamam lah sembahyang tu. Tapi kalau untuk jamak takdim, jamak takdim ni dia hanya syarat berkekalan safar tu hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Okey. Kat sinilah yang seorang doktor daripada Kelantan tu, dia kata boleh balik buat jamak kat rumah. Bila kita ni musafir, boleh kita balik rumah, lepas tu buat jamak. Maka kalau kita tengok kat syarat ni tak lepas. Sebab dia takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua tu mesti takbir ketika mana? Safar. Kalau tengok syarat ni, maka tak lepaslah seperti yang didakwa oleh doktor tu. Tengok dia kata, maka jikalau bermukim, bermukim ataupun kita kata niat bermukim lah. Niat bermukim ia seorang tu ataupun musafir tu dahulu ni sebelum daripada takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Sebelum nak takbir sembahyang kedua tu dia mukim dah. Maka tiada harus bagi musafir tu, orang yang berjalan tu lah, yang nak buat jamak takdim tu,
tiada harus ni haram lagi tak sah. Tiada harus lah. Jamak ni jamak takdim tak boleh dah. Jamak takhir telah lah. Waktu tak masuk lagi memang tak boleh dah berawal. Jadi jamak takdim dia tak boleh buat. Sebab apa tiada harus tu? Ilat pada kata tiada harus kerana hilang sebabnya. Sebabnya yakni sebab diharuskan jamak gitu. Sebabnya tu yakni sebab diharuskan jamak, iaitulah safar. Nah, safar tu dah tak musafir dah, nak boleh buat jamak pun lah. Tak boleh buat jamak lah. Habis hang tu. Maka tertentu oleh mentakhirkan sembahyang yang kedua. Takhir tu, mentakhir tu kepada waktunya, waktu sembahyang yang kedua. Jadi maka tertentulah jalan dia macam mana untuk sembahyang yang kedua ni, oleh mentakhirkan, menundakan sembahyang yang kedua tu kepada waktunya, waktu sembahyang yang kedua. Jadi sembahyang yang kedua tu, sembahyang asar tu kita buat dalam waktu asar lah. Kalau malam sembahyang Isya tu buat dalam waktu Isya. Tu je. Bukan tak payah sembahyang tu. Cuma kita buat sembahyang dalam waktu dia, tak jadi jamak lah. Tak jamak. Lagi dia kata lagi, adapun takbiratul ihram bagi sembahyang yang pertama. Sembahyang yang pertama ni zuhur atau maghrib. Itu sembahyang pertama. Kalau siang zuhur lah, kalau malam tu maghrib. Maka jawab bagi adapun, maka tiada disyaratkan dapat safar ketika itu. Jadi dia tak disyaratkan dapat safar, dapat perjalanan ketika itu, ketika takbiratul ihram bagi sembahyang pertama tu tak syarat. Sehingga jikalau takbiratul ihram ia musafir tu, orang yang musafir tu dengan sembahyang yang pertama, takbir tu pada masa bermukim. Waktu dia duk bermukim lagi, dia dah takbiratul ihram dah untuk sembahyang pertama tu, zuhur tu. Kemudian selepas daripada takbir tu, safar dia pun berjalan. Boleh jadi dia duduk atas kapal ke, ataupun duduk atas kereta api ke. Macam tu lah. Jadi dia duduk atas kapal, mula duduk atas kapal, duduk mukim lagi, dia pun takbir untuk zuhur. Lepas tu kapal jalan, dia pun safar berjalan ya. Dan didapatkan safar ketika takbiratul ihram bagi sembahyang kedua. Waktu sembahyang yang kedua tu boleh dia takbir di dalam safar. Maka dia kata nescaya memadai ni sah ia pada jamak takdim. Sah ia. Jadi dia kata nescaya ni jawab bagi mana? Jawab bagi jikalau tu. Jikalau takbiratul ihram ia yang musafir itu dengan sembahyang yang pertama pada masa mukim. Kemudian safar ia yang musafir itu, dan didapatkan safar ketika takbiratul ihram bagi sembahyang kedua. Nescaya memada ia, nisah ia pada jamak takdim. Sah ia musafir itu pada jamak takdim. Pada buat jamak takdim tu sah, tak ada masalah apa. Sebab apa kata memadai itu? Alasan dia kerana safar. Kerana dia tu dah safar. Jadi dia kira gitu je. Syarat dia mesti syarat dia takbir sembahyang yang kedua saja yang kena duduk di dalam safar. Adapun sembahyang yang pertama dia tak disyaratkan takbir tu di dalam safar. Kot tu. Bersalahan lainlah jamak takdim kerana hujan. Ni tak samalah.
Jamak takdim kerana hujan ni. Nah, hak ni lain, hak ni berbeza lah. Hak ni mesti kita kena takbir waktu bermukim lah. Dia hujan ni bukan masalah kita musafir. Hak ni masalah lain, hak ni masalah hujan. Jadi dia kata bersalahan jamak takdim kerana hujan. Kaedah kita, tiap-tiap semayang yang harus dijamak kerana safar harus dijamakkan juga kerana hujan. Akan sebagai jamak takdim lah. Jamak takhir tak boleh, dia kena jamak takdim. Jadi, tapi dia ada syarat-syarat dia, nanti kita akan masuk tak jauh dah. Pada muka surat 14 tu, hak tu kita akan bincang jamak takdim kerana hujan. Nanti kita tengok depan nanti. Tak jauh tu. Maka ni tafriq pada kata bersalahan tu. Maka tak dapat tiada ni mesti daripada ada hujan. Bila tu? Ketika takbiratul ihram bagi kedua-dua semayang. Tu kata tak sama. Kalau untuk safar, takbiratul ihram dia ketika safar tu hanya untuk semayang yang kedua je. Tapi kalau hujan, tiap-tiap takbiratul ihram daripada dua semayang tu mesti ada hujan. Tiap-tiap takbiratul ihram bagi kedua semayang tu. Seperti barang yang lagi akan datang kenyataannya ni, keterangan barang tu. Nanti dia akan cerita dekat mana pada muka surat 14 nanti. Muka surat 14. Lah 12 dah, tak jauh. Habis hang tu. Dan jikalau jamak ia musafir tu kerana safar antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Dia jamak tu sebab kerana apa? Kerana dia safar, kerana berjalan lah. Jamak tu pula antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Maf'ul mutlaq pada kata jamak tu sebagai ni akan sebagai jamak takdim. Dia jamak tu dia buat jamak takdim. Saya buat dalam waktu zuhur lah. Serta ia yang musafir tu niat akan qasarkan keduanya zuhur dan asar tu. Jadi dia jamak takdim, lepas tu dia qasar pula dua-dua tu. Maka tiba-tiba selesai safar bagi musafir tadi ni, selesai tu di tengah-tengah semayang asar. Maksud dia tak dah bagi salam lagi semayang asar tu. Dia duduk tengah semayang lagi. Dengan makna sebelum bagi salam semayang asar tu maksud tengah semayang tu. Bukan betul-betul tengah tu. Tengah-tengah semayang asar tu maksud dia sebelum bagi salam semayang asar tu. Dia dah selesai dah dia punya safar dia. Nescaya. Ni jawab bagi jikalau jamak tu. Nescaya harus baginya bagi musafir tu jamak itu. Ni jamak itu jamak takdim itu. Harus dia nak buat jamak takdim tu. Sebab apa? Sebab dia dapat takbir sembahyang yang kedua tu ketika di dalam safar. Sebab tu harus dia nak buat jamak. Dan sah baginya, bagi musafir tu qasar zuhurnya. Sah dia nak qasar zuhur dia. Sebab zuhur dia masih lagi di dalam safar. Sebab tu sah. Dan wajib atas musafir tu mentamamkan sembahyang asarnya jua. Sembahyang asar wajib dia kena tamamkan. Maksud mentamam, maksud dia kena buat 4 rakaat untuk sembahyang asar. Sebab apa? Sebab syarat qasar mestilah selesai sembahyang yang kedua tu di dalam safar. Ni dia cerita dia tak dah nak habis sembahyang yang kedua, tiba-tiba sampai dah tempat bermukim. Kalau gitu, dia kena tamamkan sembahyang dia.
Nah, dia tak payah nak berhenti semayang untuk semayang lain, tak payah. Nah, dengan semayang tu jugalah dia teruskan tamam tu. Gitu. Habis tu syarat yang keempat. Nah, lagi dia kata lagi dan kelimanya, kelima daripada 6 syarat tu, berkekalan waktu sembahyang yang pertama hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Nah, jadi dia kata berkekalan waktu sembahyang yang pertama. Dan sembahyang yang pertama tu zuhur lah, zuhur ataupun maghrib. Waktu dia duduk kekal lagi. Ni kalau dia buat hujung-hujung waktu dah, tak dah habis sembahyang yang pertama, tengok orang azan asar dah, tu tak kekal lah waktu sembahyang tu. Jadi dia syarat dia berkekalan waktu sembahyang pertama hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua, sampai dia dan untuk takbiratul ihram bagi sembahyang kedua. Maka jika takbiratul ihram ia musafir tu bagi sembahyang yang kedua. Nah, sembahyang yang kedua ni asar ataupun isya. Padahal pada keadaan ataupun dalam keadaan waktu bagi sembahyang yang pertama sudah habis. Ia waktu tu. Waktu tu dah habis dah. Orang dah azan asar dah. Ataupun orang dah azan isya dah. Nah, dia baru takbiratul ihram untuk asar. Nescaya sah kedua-dua sembahyangnya. Sah kedua-dua sembahyang tu. Sembahyang mana? Sembahyang yang pertama dan juga yang kedua. Hak pertama tu tak apalah, sah dah lah. Memang dia buat dalam waktu dia pun. Hak kedua pun sah. Tetapi istidrak pada kata sah. Walaupun kata sah bukannya jamak. Bukan sembahyang yang kedua tu jamak. Dia tak kira jamak. Hanya dikata tiap-tiap sembahyang itu ditunaikan dia kan, tiap-tiap sembahyang tu di dalam waktunya. Dia cuma jadi sembahyang yang dibuat dalam waktu lah. Dia bukan kira jamak. Hak tu je. Habis hang tu. Dan keenamnya ni syarat yang terakhir untuk jamak takdim. Dan keenam daripada 6 tu zon ia ni kuat sangka ia musafir tu akan sah sembahyang yang pertamanya. Nah, dia kuat sangka kata sah sembahyang yang pertama tu di antara syarat juga. Sembahyang yang pertama dia tu sah. Dengan makna kalau sembahyang yang pertama pun dia tak sah, dia tak zon kata sah, maksud dia tak boleh nak buat jamak takdim lah. Maka jika adalah sembahyang yang pertama itu sembahyang Jumaat. Kalaulah sembahyang yang pertama tu sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat tu pula pada tempat yang berbilang-bilang padanya, pada tempat tu berbilang tu fa'il oleh Jumaat. Berbilang-bilang Jumaat. Tempat tu Jumaat, orang buat Jumaat 2 tempat. Paling kurang berbilang 2 lah. 2 tempat buat Jumaat. 2 masjid dekat-dekat pula tu. Jadi berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat tu. Lepas tu berbilang tu pula bagi ketiadaan hajat. Bagi ketiadaan hajat ni, ketiadaan hajat berbilang Jumaat tu. Hajat untuk berbilang Jumaat tu tak ada. Tapi mereka buat juga tempat tu, mereka buat juga dua tempat untuk Jumaat. Dia jadi masalah lah. Dalam mazhab kita Syafi'i, dia mestilah nak buat berbilang Jumaat tu kalau ada hajat boleh. Contoh di antara hajat dia, tempat tu tak boleh nak isi lah penuh satu tempat, terpaksa buat satu tempat lagi. Tu orang panggil hajat lah. Ataupun tempat tu orang panggil apa, jenis berpuak. Jenis berpuak-puak.
Kalau jumpa ni kau nak lawan bunuh. Jadi kalau buat Jumaat pun kena buat tu tempat. Kalau himpun satu masjid pakai duk tikam lah masjid tu. Hak ni hajat. Kalau gitu buat dua tempat. Gitu. Tapi kat sini cerita dia tak ada hajat apa. Tak ada hajat. Lepas tu dah dekat-dekat tak ada hajat untuk buat bilang Jumaat tu, buat Jumaat lebih daripada satu tu. Tak ada hajat. Bila tak ada hajat, dia nak kira lagu mana? Dia yang sah Jumaat tu, siapa tempat mana yang takbiratul ihram dulu, tempat tu sah. Gitu. Tempat mana yang masjid mana yang takbiratul ihram dulu, hak tu dia sah. Jadi dia kata apa? Tengok dia kata. Jadi kawan ni dia sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat pada tempat yang berbilang-bilang Jumaat, dan lepas tu berbilang Jumaat tu pula tak ada hajat. Lepas tu dia kata dan syak ia musafir tadi. Syak dia tak mezan lah. Syak ia pada terdahulunya. Pada terdahulunya terdahulu Jumaat tu, takbir tu dia syak kita takbir dulu ni, ataupun sana yang takbir dulu, sini dulu takbir kan, masjid ni takbir dulu, masjid ni takbir dulu kan, masjid sana takbir dulu. Dia syak. Dan pada besertanya, dan ni atas dekat pada terdahulu ni syak ia pada besertanya nya Jumaat. Mereka takbir sama-sama ke tak takbir sama-sama? Takbir sama-sama ke tak takbir sama-sama? Nescaya, jawab dia, nescaya, ni jawab bagi jika tu. Jika adalah nescaya tiada sah dijamakkan sembahyang asar serta Jumaat itu. Tapi kalau tempat tu memang berhajat untuk berbilang-bilang Jumaat, maka hak tu dia tak bagi mudarat apalah untuk jamak. Sebab dia boleh zan dah. Kata semayang dia tu sah. Tapi masalah lah ni dia tak boleh nak zan kata sah. Dia mesyak. Mana dulu takbir? Hak mana dulu takbir? Bila tak boleh nak zan kata sah, maka tak boleh untuk dia buat jamak. Takdim, jamak takdim. Habis hang tu. Ketahui olehmu. Sikit ketahui olehmu bahawasanya orang musafir sebagai safar yang panjang. Safar yang panjang maksudnya safar yang jauh, 2 marhalah ataupun lebih. Itu harus khabar bagi bahawasanya, ialah harus baginya, bagi orang musafir tu sekira-kira sembahyangnya oleh sekira-kira sembahyangnya. Jadi dia tilik harus baginya, harus tu sekira-kira semayangnya. Harus tu tilik pada semayang tu. Harus mana? Oleh, fa'il pada kata harus. Harus tu oleh 6 kelakuan. 6 kelakuan, 6 keadaan. Bila didapatkan syarat-syaratnya, syarat-syaratnya ni syarat yang telah lepas perbincangan tu. Contoh dia syarat apa dia? Di antara syarat dia, safar tu jangan safar maksiat. Hak kita mengaji dah lah. Jadi dia ada 6 kelakuan. Mana? Pertama badal pada kata 6. Ini pertama daripada 6 tu tamam dengan ketiadaan jamak. Tamam, lepas tu tak buat jamak. Semayang tamam 4 rakaat, lepas tu tak buat jamak. Iaitu tamam dengan ketiadaan jamak tu seperti sembahyang yang biasa bagi orang yang bermukim. Macam kita duk sembahyang hari-hari lah, macam tu lah. Buat 4 rakaat, lepas tu buatlah tiap-tiap waktu masing-masing. Boleh juga gitu. Harus macam tu. Keduanya tamam serta jamak takdim. Hak kedua dia tamam serta jamak takdim.
Nah, buat semayang tamam 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat serta dengan jamak takdim. Ketiganya tamam serta jamak takhir. Tamam buat 4 rakaat, lepas tu buat jamak takhir. Boleh ke? 3 dah. Keempatnya qasar dengan ketiadaan jamak. Dia buat qasar, lepas tu dia tak jamak. Maksudnya dia buat dalam waktu masing-masing lah. Masuk waktu zuhur, dia semayang zuhur 2 rakaat. Lagi masuk waktu asar pula, dia singgah semayang asar pula 2 rakaat. Ni qasar dengan ketiadaan jamak. Kelimanya qasar serta jamak takdim. Nah, qasar lepas tu buat jamak takdim. Mana? Dia semayang 2 zuhur, lepas tu 2 asar. Buat dalam waktu mana? Buat dalam waktu zuhur kedua-dua semayang tu. Contoh itulah. Keenamnya qasar serta jamak takhir. Qasar buat semayang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi buat jamak takhir, buat dalam waktu asar. Hak tu je 6. Jadi 6 kelakuan yang dibolehkan ketika mana kita musafir. Habis hang tu. Bermula syarat bagi jamak takhir itu 2 syarat. Ni nak masuk syarat untuk jamak takhir pula. Lepas tu kita akan pi jamak takdim dengan sebab hujan. Baguslah kita ni dia himpun semua. Dia main masalah-masalah jamak saja. Jamak dengan qasar. InsyaAllah nanti kita sambung lain. Waalaikumsalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa assin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.